Selamat datang kepada video pemasangan dashcam untuk Pro 2 Xia. Sebelum kita pergi kepada pemasangan, saya ingin mengatakan bahawa saya sangat berterima kasih kepada kamu yang telah subscribe ke channel saya dan telah memberi saya lebih 2,100 subscribers. Terima kasih banyak-banyak. Saya amat terharu kerana kamu sudi menonton channel saya yang tak seberapa ini, dan inilah yang membuat saya lebih teruja untuk membuat video seterusnya yang korang telah minta banyak kali, iaitu reverse camera ni. Saya telah pun mendapat satu lagi reverse camera dashcam ini. Ini saya akan pasang kepada sebuah produk Beza di masa akan datang. Seorang kawan saya telah meminta pemasangan kamera ni selepas melihat video Android Play tersebut. Dan sekarang sebelum memasang, saya ingin tunjukkan kamu apa yang terdapat sekiranya kamu membeli kamera ni dan apa yang terdapat dalam kotak ni. Seperti biasa, semua pautan kepada link-link membeli, Lazada dan sebagainya akan diletakkan dalam description video di bawah. Jangan lupa cek bawah dan sana terdapat link untuk beli kamera ni. Jom kita tengok di dalam. Kamu akan mendapat dashcam yang juga berfungsi sebagai cermin belakang kereta kamu. Sekarang masih ada plastik biru ni untuk protect daripada calar, dan selepas pemasangan ini kepada kereta Pro 2 Beza baru saya akan bukakan. Jika kita tengok kat belakang, ada kamera, dan kamera ni pun ada plastik untuk lindungi lens dia. Di sini kita ada USB power. Ini adalah untuk kamera belakang, SD card slot, dan satu ruang kosong untuk GPS, tapi saya rasa model ni tak ada GPS. Ini butang on and off. Dalam ni terdapat bateri kecil juga. So semasa kamu tutup enjin kereta, kamera ni masih boleh berfungsi untuk beberapa minit. Mereka juga beri 3 penyambung getah yang kamu akan gunakan untuk memasang kepada rear view mirror asal kereta Xia kamu. Ini adalah reverse camera, juga mempunyai plastik untuk melindungi lens. Ini adalah wire connection yang tadi, yang boleh disambungkan kepada dia punya display. Wire ni akan disambungkan kepada wire lampu reverse kereta kamu. Nampaknya model ni tak ada grounding wire. Tak apa. Jika kamu beli, mungkin kamu akan mendapat model yang ada grounding wire. Nanti saya akan tunjuk cara untuk pasang yang mempunyai grounding wire. So, wire merah ni kepada lampu reverse, supaya bila awak masuk reverse, kamera ni akan terus fokus ke bawah, dan kamera ni akan terus pandang ke bawah dan tolong kamu untuk reverse dengan mudah. Ada 2 cara untuk pasang ni. Satu adalah sambung kamera ni, gantung kamera ni dekat lampu brake ketiga yang di atas. Itu cara yang saya lakukan. Dan satu lagi adalah pasang di luar kereta, yang mungkin saya tak memang kamera ni waterproof, tetapi mungkin semasa kamu cuci kereta akan ada masalah sikit. Ini adalah power supply yang kamu boleh sambungkan kepada yang kamu boleh sambungkan kepada DC outlet dekat kereta kamu. Sekiranya kamu mempunyai USB cable yang panjang, kamu juga boleh menggunakan USB power dan bukan ini. Sebelum saya terlupa, sediakan peralatan yang kamu perlukan untuk pemasangan tersebut, seperti spana, T spana
yang measurement 10mm, ukuran dia 10mm untuk buka bolt dan nut yang memegang lampu brake Pro 2 Exia. Kerana kamu perlu access wire dia, lalu you kena buka lampu tersebut. Pita pelekat khas bagi benda elektronik. Ini untuk mengelakkan sebarang litar pintas yang berlaku sekiranya air masuk ke dalam kawasan lampu brake dan lampu reverse tersebut, kerana kamu perlu membuka wayar tu dan sambung wayar-wayar tersebut. Wire stripper, ini adalah untuk membuka wayar-wayar yang diperlukan dan juga membogelkan wayar tersebut. Tak pasti adakah itu perkataan yang sesuai. Set screwdriver, pemutar skru. Saiz yang diperlukan adalah saiz yang muat skru yang diberi dalam plastik ini. Mereka juga memberi pita pelekat 3M. Ini adalah untuk melekat kamera reverse, tetapi saya cadangkan jangan gunakan ni, kerana selepas beberapa bulan kuasa melekat dia akan hilang. Lalu menggunakan skru lebih selamat. Mari kita tengok cara pemasangan. Perkara yang pertama yang harus kita lakukan adalah memasang kamera reverse tersebut. Saya menggunakan skru dan menggerudi lubang kecil dan memutar skru tersebut sampai ketat. Lepas tu wayar daripada kamera ni akan digerakkan masuk ke dalam, ini saya percaya adalah untuk hos air. So saya masukkan ke dalam dan tolak melalui badan kereta tersebut. Lepas ni kita akan buka getah yang memastikan air tidak masuk ke dalam badan kereta. Kita akan tarik sahaja dan ia akan buka dengan mudah. Bahagian ni akan mempunyai dua wayar. Ini adalah wayar yang akan pergi ke depan dan sambung kepada display. Dan wayar yang merah dan hitam ini adalah wayar grounding dan juga wayar live yang akan disambungkan kepada lampu reverse. Dan wayar ni akan saya masukkan ke dalam getah yang dibuka tadi. Saya akan masukkan, dia akan ikut sampai ke bawah ni. Dan seperti yang saya kata tadi, yang grounding wire, selepas kamu potong, kamu harus membuatkan bulatan seperti ini. Ini supaya you boleh masukkan skru ke dalam dan akan diperketatkan kepada badan kereta. Grounding wire ni fungsi dia adalah untuk memastikan tak ada litar pintas berlaku. Lalu kamu masukkan ke dalam skru tersebut dan ketatkan. Itu sahaja bagi grounding wire ni. Bagi wire yang live pula, seperti yang kamu lihat sekarang, ini telah putus sebab saya memang dah pasang dah lama dah. Dan karat serta debu semua menyebabkan dia putus. Lalu kita kena buat sambungan baru kepada lampu reverse. Gunakan pembogel wayar yang ditunjukkan tadi. Putarkan sedikit, longgarkan sedikit. Pastikan yang kamu hanya memotong getah dia dan bukan wayar dia, kerana kita perlukan wayar dia ke dalam. Selepas getah dia telah dikeluarkan, putarkanlah sedikit wayar-wayar tersebut dan kita akan sambung kepada lampu reverse. Selepas membuka setup lampu brake kamu akan lihat 3 mentol. Satu yang pertama ni dia lampu brake dan di bawah dia itu lampu reverse dan di bawah lagi itu adalah lampu signal. Dan cara untuk membukakan adalah putarkan sahaja dan keluarkan mentol. Tapi kita tidak perlu membuka lampu tersebut, kita hanya nak wayar dia. Lalu wayar mana satu? Kita akan guna live wire dia, iaitu wayar yang biru. Seperti kamu lihat, saya dah bogelkan wayar tersebut. Caranya adalah saya potong dan saya sambungkan mereka. Lepas tu saya akan ambil wayar live daripada kamera dan sambungkan kepada point ini. Selepas menyambung wayar live daripada kamera dan wayar live lampu reverse,
Jangan lupa tutup point sambungan tu dengan pita pelekat elektronik. Ini adalah untuk, sekali lagi, untuk mengelakkan litar pintas jika air masuk. Dan jika air masuk dan menyentuh wayar-wayar yang tidak diselaputi dengan getah atau pita pelekat tersebut, ia mungkin boleh merosakkan lampu kamu atau lebih teruk lagi, merosakkan elektronik kereta kamu. Jangan lupa untuk memasang grounding wire kepada nut yang saya sebutkan tadi sebelum menutup setup brake kamu. Selepas selesai dengan setup lampu brake dan sebagainya, sumbatkan wayar ke dalam roof kereta kamu. Masukkan wayar ke dalam ruang kosong ni dan tolakkan sahaja ke dalam. Jangan lupa tutup balik yang getah tu supaya air tak masuk. Dan jika susah nak masukkan, boleh pakai spanner untuk bukakan plastik tersebut sedikit dan tolak ke dalam. Pastikan getah tu penghujungnya di bawah plastik. Jangan biarkan dia di atas. Dan boleh tolak dengan spanner, masukkan ke dalam tempat besi juga. Sebelum menutup semua getah, jangan lupa untuk masukkan konektor bagi display tersebut daripada reverse camera. Dan masukkan wire seperti yang saya tengah buat. Dan buka plastik ni untuk mendapat akses kepada wayar tersebut. Getah ni pun kita harus buka supaya lebih senang untuk menolak wayar nanti. Dan dari ruang kecil ni, masukkan tangan dan tarik wayar tersebut. Jika tangan tidak muat, kamu boleh mengikat benang atau mengikat wayar kepada hujung penyambung ni dan tarik dia keluar. Selepas tu, tarik sebanyak yang diperlukan supaya mempunyai cukup jarak wayar tersebut supaya boleh ke depan dan sambung kepada display rear view mirror. Lalu masukkan kepala konektor ni ke dalam sini. Ini cermin biasa Pro 2 Exia. Dan cara nak letak Android pula. Cara nak letak dashcam ini agak mudah. Bila kamu lihat belakang dashcam ni ada hook seperti ini dan dia beri kamu 2 getah. Sebelum pemasangan, saya cadangkan kamu letakkan getah ni dulu. Letakkan kamera tersebut kepada review mirror, tarik getah ni sampai ke bawah dan sambungkan dia kepada ni. Okey. Dah pasang. Lepas pemasangan, kita harus mengemaskan wayar-wayar yang terdapat dalam kabin kereta sekarang. Cara saya amat mudah, saya cuma tolak, masuk ke dalam dan sembunyikan daripada pandangan saya. Saya masukkan ke dalam tepi getah ni, menggunakan jari saja, cuma tolak ke dalam dan buat sedemikian sehingga ke bahagian tengah kereta. Dan di situ, kita akan buat perkara yang sama juga dan tolak wayar tu ke dalam part plastik ni. Dan akan diikuti ke belakang. Kita akan tarik dan masukkan ke dalam atas kereta. Pastikan wayar yang selebihnya dimasukkan dengan kemas. Dan dari belakang kita akan ambil segala lebihan dan sembunyikan mereka dekat sini sahaja. Ini adalah cara yang cepat dan mudah, tidak memerlukan banyak penyusunan wayar. Jangan lupa juga untuk tutup semua getah yang terdapat dalam kereta dan juga plastik-plastik yang korang dah buka. Bagi part ni, pastikan getah di atas plastik dan bukan sebaliknya. Ini adalah untuk mengelakkan air daripada memasuki tempat yang tidak diingini. Kerja dah selesai. Kita sekarang boleh test. Dan itulah pemasangan reverse camera
Tengok, buat sendiri, buat cara sambil lewa pun dah kira okey lah. Wayar cukup sembunyi, tak bersepah, dah kira elok. Dan kerana kita telah sambungkan wayar yang positif tu, yang positif wire kepada lampu reverse, bila kita masuk ke dalam gear reverse, dia akan toleh ke bawah. Masuk balik parking, dia akan back to normal. Dia akan seperti biasa. Dan kamera ni fungsi dia boleh tengok depan, dua-dua sekali, depan dan belakang, atau belakang sahaja. Dan jika kamu rasa agak silau dengan skrin ni, ada satu butang kat bawah sini, awak tekan je dan skrin akan tutup dan dia akan jadi cermin yang biasa. Bagi cara saya memberi kuasa kepada rear view mirror ni, saya menggunakan soket yang terdapat di bawah steering. Wayar ni juga disediakan bila kamu membeli mirror ini. Bila kamu pertama kali pasang kamera ni, jangan lupa letakkan memory card kat dalam lah. Saya cadangkan gunakan memory card yang besar daripada 16GB supaya kamu boleh save semua rakaman kamu. Bila kamu pasang, kamu akan masuk dalam menu seperti ini. Dia akan kata Car DVR, Digital Video Recorder. Ini untuk yang depan, boleh tukar kepada view mana-mana juga ke belakang. Saya tak suka mode ini, saya lebih suka stream video. Stream video ni dia tak ada banyak benda-benda kat tepi. Dia akan tunjuk masa yang recording sekarang dan view ke belakang. You boleh adjust view yang you nak sebab dia adalah resolution 1080p, tetapi dia ambil sebahagian. Dia bahagi 4, dia ambil sebahagian. Dan you boleh tengok atas. Oh, ini paling atas. Tengok bawah. Saya cadangkan anglekan kamera tersebut seperti ini supaya lebih senang dilihat. Kita boleh kembali. You boleh tengok video yang sebelum ni. Dia ada dua, depan dan belakang. You boleh delete video tersebut jika nak. Tapi saya cadangkan guna komputer, lebih cepat. Sekarang bagi menu dia pula, masuk settings. Yang pertama kamu akan lihat adalah resolution. Saya cadangkan set kepada 1080p. Ini adalah maximum bagi kamera depan dan belakang. Loop recording saya letak kepada 5 minit, tapi saya cadangkan kamu letak 1 minit supaya video lebih pendek dan boleh simpan banyak video. Nanti bila ada apa-apa kemalangan semua, senang nak imbas kembali. Tetapi make sure kamu save video tersebut lah. Ini G-sensor. Saya letak G-sensor off kerana mirror ni dia agak sensitif. Saya letak high, low ataupun medium. Bila saya tekan brake dengan kuat, dia akan save video tersebut. Dan dia akan save banyak-banyak video. Lepas tu memory card akan penuh. So itu sebabnya saya selalu guna 5 minit. Tetapi jika kamu gunakan G-sensor, boleh pakai 1 minit. Dan jika kamu kurang berkeyakinan dengan kamera ni, saya cadangkan kamu save video. You boleh save melalui playback. Dan ada satu button kunci ni, lock. Bila you tekan ni, dia akan save video tersebut. So jika kamu masuk dalam kemalangan dan G-sensor kamu off, saya cadangkan kamu lock video tersebut jika kamu masih ada perjalanan yang jauh. Park mode adalah bila orang goyang kereta kamu semasa parking. Jika tempat kamu tidak mempunyai malapetaka seperti gempa bumi, you boleh on. Letak kepada high untuk sangat sensitif dan low untuk kurang sensitif. Saya letak off kerana saya selalu parking kereta dekat rumah
Dan kucing saya selalu lompat atas kereta. Saya tak nak tengok video kucing saya lompat-lompat atas kereta saya. Date and time seperti biasa, you boleh set. Frequency maintain kepada 60Hz kerana itu adalah flicker lampu di Malaysia. Semua 60Hz. Kalau you letak 50Hz mungkin akan nampak kelip-kelip. Image akan macam berkelip. Screensaver letak off, tak perlu. Language you boleh pilih, dia ada English, dia tak ada bahasa Melayu, dia ada Cina, Jepun, Rusia, Perancis, letaklah English. Bagi license plate pula, you boleh letakkan nombor lesen kamu kat dalam dan ia akan tunjuk dalam video jika kamu nak. Saya sendiri tak pakai. Dan ini format dan version you tak boleh ubah. Dan itu saja settings dia dan menu dia yang ada, sangat simple. Jom kita tengok video direct daripada kamera ni. Okay, ini dia video kamera depan. Kita boleh lihat dia tak seberapa lah. Mungkin sensor dia tidak begitu kuat, tetapi gambaran masih elok. Boleh digunakan jika berlaku sebarang malapetaka atau kemalangan. Dan ini adalah view dari belakang. Dia rasanya kamera belakang sensor dia lebih sensitif dan lebih elok. Jom kita tengok view kamera pada waktu malam pula. Okey, ini dia keadaan jalan yang terang dengan lampu jalan yang ada. Kamera depan dia boleh dikatakan tak seberapa, tetapi masih boleh digunakan sekiranya untuk kemalangan. Kamera belakang pula sangat baik pada waktu malam sebab sensor dia saya rasa lebih besar dan lebih sensitif. Jom kita tengok macam mana pula bagi jalan yang gelap gelita. Okey, sekarang kita akan memandu masuk ke kawasan yang gelap. Dan sekarang masih elok, masih ada lampu lagi. Tetapi sampai satu tahap bila langsung tak ada lampu, dengan mata sendiri pun kita tak mungkin akan nampak apa-apa sebab sangat gelap. Kamera ni boleh dikatakan masih elok lah, cuma dia tak ada night vision mode. Bila lampu brake menyala baru boleh nampak rumput semua, tapi bila lampu brake dah tak ada, apa pun tak nampak. Bagi kamera depan pula, apabila kita masuk dengan serta-merta, kualiti video dia akan merosot. Tetapi nasiblah kita ada lampu dari kereta, boleh nampak jalan. Okey, sekarang kita akan membuat audio test, iaitu testing recording bunyi daripada kamera ni. Rear view mirror bagi Pro 2 Xia. Sampai malam saya buat video ni, tapi tak apa, demi subscriber saya sanggup. Sekali lagi terima kasih kerana menonton, dan terima kasih banyak-banyak kerana sudi subscribe kepada channel saya. Jika ada apa-apa soalan mengenai video ni, boleh diletakkan di ruangan komen. Tapi janganlah tanya mana nak beli, pautan dah letak dekat description video. So klik dekat sana je lah. Dan sekian, terima kasih.